Dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pencerahan saya berkenaan isu Datuk Seri Khairuddin ajak Datuk Seri Anwar Ibrahim berdebat secara live, dan dia juga mengatakan bahawa PRU ke-15 PKR akan dicampak ke liang lahat. Ini adalah satu kenyataan yang pada saya nak kena jawab lah. Satu hal, Datuk Seri Khairuddin kena ingat, kamu tu dah kalah pilihan raya, nak ajak Datuk Seri Anwar Ibrahim berdebat. Pada saya jauh panggang dengan api. Dan kamu juga mengatakan ahli perwakilan anak muda PKR sebagai budak hingusan. Kamu juga sebenarnya budak hingusan saja pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kamu kena sedar. Dan kamu juga telah membuat dulu buku tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini semua orang yang menyokong kepada PKR, rakyat-rakyat Malaysia yang ikut perkembangan politik tahu. Dan orang juga tahu bahawa Datuk Seri Khairuddin ini memang pengampu, pembodek kepada Tun yang ada hari ini. Dan saya nak jawab tentang dia mengatakan bahawa PKR akan dicampak ke liang lahat. Ini satu isu yang pada saya lucu dan lawak, kerana Datuk Seri Khairuddin ini tidak sedar ke PKR itu mempunyai ahli 1 juta lebih, serta mempunyai cawangan seluruh Malaysia. Jadi nak dibandingkan dengan pejuang yang belum terdaftar, dan ahli parlimen pun tak tahu ada berapa ekor. Jadi sedar ya, sebelum nak mengatakan orang campakkan. Yang nak campakkan PKR ini ke liang lahat bukan Datuk Seri Khairuddin, bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bukan Parti Pejuang. Yang boleh mencampakkan PKR ini ke liang lahat hanya satu cara, iaitu mandat kepada rakyat ataupun rakyat yang menyokong PKR. Ini sahaja yang boleh mencampakkan PKR ke liang lahat. Kalau rakyat tidak mempercayai PKR, maka rakyat tidak menyokong Parti PKR dan boleh kalah pilihan raya. Ini cara yang pasti. Tetapi kalau daripada setakat kata-kata seorang pemimpin yang kalah bertanding mengatakan nak mencampak PKR ke liang lahat, lebih baik Datuk Seri Khairuddin cermin muka dia dan cermin muka atuk pejuang belum terdaftar. Tidak perlu dia buat serangan peribadi tentang isu ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana pada saya terima hakikat bahawa rakyat Malaysia hari ini sudah mula benci dengan sikap Tun. Kenapa benda ini berlaku? Kerana daripada orang seperti Datuk Seri Khairuddin ini, yang beria-ia nak memecahkan PHS dulu adalah orang seperti dia ini. Jadi benda dah berlaku hari ini, dia sendiri juga tidak ngikut kepada Bersatu yang ada hari ini, tetapi dia ngikut rentak Tun. Jadi dia nak memperjuangkan hak yang pada saya tidak ada kena mengena dengan keinginan rakyat di luar sini. Ini bertentangan. Inilah sekarang ni mereka menyerang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya kerana apabila dia rasa bahawa magiran yang Tun cadangkan tidak diterima oleh orang, kerana planning mereka dah gagal. Dan pihak istana juga tidak terima dan ditolak mentah-mentah, maka dia mula menyerang kerana sakit hati. Inilah politik yang pada saya, politik dendam yang tidak berkesudahan yang kamu lakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tidak menguntungkan rakyat. Kerana kamu orang-orang inilah yang menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Kerosakan yang berlaku dalam Malaysia hari ini, hutang bertimbun berlambak-lambak ini, yang rugi dah jadi rakyat. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dibuang oleh Tun waktu tahun 1998, 97, perkara ini tidak berlaku, dan hari ini Malaysia ini tidak mempunyai hutang yang banyak, pentadbiran yang bagus, tidak ada masalah rasuah, tidak ada penyalahguna kuasa, semuanya tidak ada. Jadi apa yang berlaku di sini hari ini adalah kerana orang-orang seperti Datuk Seri Khairuddin ini yang merosakkan kita punya sistem ataupun kita punya pentadbiran, tabik urus yang ada dalam negara ini. Orang seperti inilah, orang yang kaki bodek, kaki ampu. Ini menyusahkan rakyat hanya kerana dia satu orang, susah satu Malaysia. Jadi orang-orang seperti ini sepatutnya bila pilihan raya nanti kita tolak. Tidak penting untuk Malaysia.
Dia bercakap seolah-olah sudah hebat. Tetapi kalau dia hebat, dia berjaya mempengaruhi rakyat. Kenapa dia kalah pilihan raya? Jadi buat masa ini, orang-orang seperti ini kita campak saja. Dia yang patut kita campak ke liang lahat. Parti PKR itu, saya rasa untuk waktu akan datang ini, PAU ke-15 dan seterusnya, untuk jangka waktu 2-3 penggal, selagi ada Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin PKR, saya yakin bahwa PKR itu kukuh bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya yakin juga sekokan rakyat lebih padu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri. Karena apabila dia boleh naik jadi Perdana Menteri, kita boleh lihat cara pentadbiran dia. Kalau pentadbiran dia betul-betul bagus, rakyat akan menyokong dia. Jadi ini yang dia takut. Nak menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pembangkang hari ini. Sebenarnya Datuk Seri Khairuddin ini sebagai blok ketiga pembangkang menyerang kerajaan yang ada hari ini. Kenapa perlu menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bukan ada kesalahan apa-apa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia juga mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah homoseksual. Apakah Datuk Seri Khairuddin ini ada di tempat kejadian? Apakah Datuk Seri Khairuddin ini yang melihat kejadian ini? Bermakna kalau dia tahu tentang isu ini, bermakna dia sendiri terjebak dengan isu ini. Bermakna dia sendiri berkomplot dengan orang-orang ini. Ini pandangan saya sebagai rakyat. Hari ini jangan suka membodohkan rakyat. Jangan suka mengeluarkan satu kenyataan yang mengelirukan rakyat. Ini dia pergi ke isu agama. Nak ajak Datuk Seri Anwar Ibrahim berdebat. Saya lihat ya, antara Datuk Seri Khairuddin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang agama Islam, amat jauh lah dia ni. Dia ni bukan tokoh mana pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dah terkenal seluruh dunia. Tokoh Islamnya, tokoh dia, ekonomi dia, pengurusan dia, semua ada. Datuk Seri Khairuddin pernah menjadi pensarah di universiti luar. Pernah dia pergi ke Singapura untuk membuat talk tentang isu ekonomi, isu kewangan. Tidak ada. Jadi tak perlulah orang seperti dia ni dapat gelaran dulu pun mungkin kerana bodek, kerana rasuah. Inilah masalah dia. Dia tidak perlulah nak menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak ajak berdebat. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak akan layan lah orang seperti ini. Banyak lagi manusia lain yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak layan. Ini standard dia ni pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada saya lah. Saya sebagai rakyat lihat hanya macai saja cari makan dalam politik. Selalu meremehkan orang lain. Dulu kita lihat bersatu, bertanding. Dia kata dia orang lama, orang hebat dalam politik. Kenapa kalah? Bersatu waktu tu Syed Saddiq, Dr. Mazli. Ini orang-orang baru politik boleh menang. Inilah suka meremehkan orang. Jadi hari ini, kalau dia katakan PKR akan ditanam di liang lahat, kita tengok nanti pejuang tu. Silap-silap, satu kerusi pun tak ada. Jadi dia harus ingat di situ. Kalau nak ada pun kerusi kamu lah, presiden kamu tu, pengurusi kamu tu, iaitu Tun sendiri. Itu saja yang ada yang tinggal. Itu pun kalau orang Langkawi itu masih lagi tidak buka mata. Jadi kamu-kamu orang inilah yang merosakkan politik negara ini, merosakkan ekonomi negara ini. Hari ini nak lagi Tun tu berkuasa, nak lagi Tun tu jadi Perdana Menteri. Dah berapa banyak kali lah kau nak Tun jadi Perdana Menteri. Bagilah orang lain. Dalam isu Perdana Menteri ini sebenarnya, walaupun dalam hati saya memang inginkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi saya lebih tidak mahu kalau Tun yang jadi Perdana Menteri. Lebih baik saya tengok orang lain, walaupun bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat apa lagi nak Tun? Bagilah orang lain punya idea pula untuk membina Malaysia. Asyik Tun. Ingat, Malaysia ni Tun punya bapak punya. Ingat, Malaysia ni Tun punya. Ingat, Malaysia ni pejuang punya. Mana parti yang ditubuhkan oleh Tun, maka Malaysia ni dia punya. Ini punya pandangan entah ke mana-mana ke laut. Kata ahli politik lama macam tai.
Inilah politik yang ada di Malaysia hari ini. So inilah penjelasan saya tentang isu ini. Sekian, terima kasih.